A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, khabaru abasa wa zibyana. Ini ialah dikatakan nak bicara masalah cerita bagi Abbas. Satu kumpulan daripada orang Arab. Dikatakan Abbas wa zibyana. Jadi Zibyan. Satu kumpulan juga. Jadi berita ini selepas daripada Abu Bakar perisytiharan untuk menyerahkan seteru-seteru yang tak ikut dengan cara Islam. Lagi pula setengah saat itu jatuh jadi murtad, setengah saat itu tak keluarkan zakat, setengah saat itu tak semaya. Maka Abu Bakar saat itu hatta tentera-tentera Islam untuk nak pergi apa? Untuk nak mentahani akan mereka itu. Hak tu si keluar zakat, nak suruh keluar zakat semula. Hak jatuh agama, nak kembali pada agama Islam semula. Tengok. Tapi Abu Bakar saat ni dia tak herah. Sising tangan baju semacam. Dia tak peduli dengan keadaan haro-haro yang amat-amat besar serta sedikit oleh tentera Islam dan banyak daripada musuh-musuh Islam. Tapi kerana Abu Bakar dia jaga, dia percaya dan dia akui dengan perjanjian Allah Ta'ala kata in tansurullah ayansurkum wa yusabbit aqdamakum. Abu Bakar pegang ayat ni, walaupun seteru Islam tu ramai, orang Islam, tentera Islam tu sikit, tapi Abu Bakar yakin dan pegang dengan apa? Dengan ayat Allah, dengan firman Allah Ta'ala in tansurullah ayansurkum wa yusabbit aqdamakum. Walaupun tentera Islam tu sikit, daripada seteru tu ramai, tapi Abu Bakar pegang kemahkung dengan ayatnya in tansurullah. Tengok. Khabaru Abbas ai haza ini ialah berita dan cerita bagi Abbas wa Zibyana dan Zibyan. Gapo dia weh? Aqama Abu Bakrin, telah mendiri dan mendiami, bakit bangun Abu Bakrin oleh Abu Bakar. Abu Bakar bakit dan mendiri melatih Jaisha Usamata, akan tentera-tentera bagi Jaisha Usamata. Dulu duk cara masalah bakit dan pula latih Abu Bakar akan tentera bagi Usamah. Kerana pada masa sebelum pada wafat Nabi nak hantarkan masalah ni dah tentera-tentera bagi Usamah pergi pada Abnah. Tapi tak ada selesai. Kemudian Abu Bakar pun mendiri dengan tentera-tentera Usamah. Fa'ajalathu, maka mesegera akan dia, mencepat akan dia, gaduh lorat akan dia, akan tentera bagi Usamah. Tak molek domai. Fa'alajathu, maka mesegera akan dia, akan Jaisha Usamah. Oleh siapa dia? Abbasu, oleh Abbas. Kumpulan Abbas tu duk bergaduh weh. Apabila tentera yang dilatihkan oleh Abu Bakar akan tentera bagi Usamah, maka bergaduh loratlah akan tika itu oleh Abbas wa Zibyana dan Zibyana. Jadi apabila kita kata Abu Bakar latih dah tentera bagi Usamah, pergi kepada satu tempat, maka dapat menjayai lagi pula dengan tentera Usamah ni dapat membenih wak balik kepada Madinah akan kemenangan. Maka Abu Bakar pula nak latih pula tentera Usamah pergi pada satu tempat pula. Maka bergaduhlah ketika ni oleh Abbas dan pula masalah Zibyan. Gaduh bergaduh takutnya mari tempat mereka tahu kata Usamah ni pandai dan bujak dalam medan peperangan walaupun dia muda. Tengok. Siapa dia Abbas dan siapa dia kumpulan Zibyan, siapa dia demoning ni? Tengok molek. Demon ni duk mana? Lepas tu Abu Bakar nak latih tentera bagi Usamah pergi ke mana? Tengok. Kamu dia gaduh lorat suponing lah. Supaya demo kata tentera demon atas mari. Supaya nak atas tu mari bertanding. Dah apa 1000 orang daripada tentera hak bakak tu hak duk di nu. Duk di pacuak kiri kan tu nak atas tu mari bawah ni. Maka orang bawah ni pakat serabut lah. Kerana tahu kata dia tuan atas tu dia turun mari kanyo haru lah. Deh. Tempat kita duduk seni-seni, tempat kita duduk lene-lene dah. Tiba-tiba lu tentera atas tu turun mari tak tahu cara bahasa kita, maka susahlah buat kita ni. Salah tu itu pun dulu
Hatta tentera mari belah atas duduk pat-pat itu ada hak hitam, ada hak hijau, ada hak pesen kuning, ada macam-macam. Paduk tamakkan dengan nunu ikat nu di belakang mu itu, fok itu semua bakal takut belaka masa 2547 48 tu fok itu takut semua. Nah, sebab tentera tu mari duk tamak duk ikat nu belakang mu kita malam duk bunyi, rorak, masa takut ah. Kaman ni puak-puak ni apabila tahu kata Abu Bakar nak hatta tentera Usamah pergi sana, demo ni puasa bimbang. Gaduhlah Fuad Abbas, gaduh Fuad Zibyan. Wa manaziluhum, dan bermula segala tempat-tempat mendiami, rumah-rumah mereka, tempat mendiami mereka. Tengok kita Yusri. Wa manaziluhum, dan bermula tempat-tempat mendiami, segala tempat mendiami bagi Abbas, tempat mendiami bagi Zibyan di mana? Binajdin, kainatun khabah wa sabitatun, takluk ba tu khabah, sabitatun wa kainatun, ada dan sabitlah ia. Dah Abbas dan Zibyan ini binajdin, dengan satu tempat dikata Najdi. Najdi inilah Nabi kata dalam satu hadis, akhir zaman akan timbul dua tanuk syaitan, qaryan syaitan akhir zaman. Mana Najdin di mana? Yakni orang panggil satu bukit yang ada di kawasan Riyadh. Apa lah? Orang panggil sebelah atas bagi Mekah tu. Lah ni Riyadh tu mana Riyadh? Riyadh ni orang panggil dikatakan ibu kota bagi Saudi. Ibu kota Saudi lah ni duduk di Riyadh. Supaya kita kata Narisia ni mengangluang duduk mana? Duduk di Bakak. Maka mengangluang Saudi duduk di mana? Duduk di Riyadh. Maka Najdin ni duduk sebelah atas. Orang panggil satu bukit yang ada kawasan di Riyadh sana. Lepas tu Nabi sebut dalam hadis kata, di akhir zaman akan timbul dua tanuk syaitan. Qaryan syaitan di Najdin ni. Situ timbul fitnah, situ timbul masalah. Sebab tu orang awak klik fitnah tempat kita, semua fak duk ngaji sebelah sana. Perak ni. Fak duk ngaji kok nung, duk ngaji ke belah lek nung, duk klik mari masalah fitnah pak kita, duk bata ulama-ulama, duk batakan usolli, duk bata masalah tak ada sapu muka. Fak klik kok nung. Nah, fak ngaji kok lek nung, hak klik masalahnya. Adapun duk ngaji pondok macam kita kok mau tak ada fitnah. Pada klik kok nung, mari klik tu duk batah usolli, duk batah mukluk, duk batah orang tua-tua kita wak dah tunggu kubur tak tunggu, yo batah habis. Sebab dia timbul dua tanuk syaitan sebelah sana. Merah ni. Dan Najdin. Lepas tu Abbas lagi pula di Zibyan ni, dia duduk di kawasan Najdin. Lepas tu duduk bergaduh lorat apabila Sayyidina Abu Bakar nak hantar tentera Usamah pergi sana. Wa manaziluhum binajdin mimma yali wadil qurah. Najdin duk mana? Mimma, daripada barang yali, yang mengiringi ia mah. Ia barang, ia kita kata Najdin tu duk mengiringi wadil qurah, di satu cara yang bernama Al-Qurah. Wadil Qura panggil satu tempat tu dia panggil, mana kata Najdin mengiringi Najdin tu dia panggil Wadil Qura. Satu kapur nama cara Al-Qura. Sepa ni lah kita pergi jalan Teluk Manuk payah tulis di baju Wadi Husain ke. Ya tak? Kalau pergi Teluk Manuk kan tak boleh pergi dah, kena beli baju. Baju apa? Baju Wadil Husain, dia tulis lah kata tu Wadil Husain. Cara bagi Husain di Teluk Manuk tu. Siapa dia Husain? Wadi Husain, yakni satu alim ulama yang ada di kawasan Teluk Manuk tu. Kena tahu jarah tu duduk pergi jalan Teluk Manuk, orang panggil Masjid Samrai Pi. Samrai Pi tu lama dah lah ni 400 500 tahun. Tapi duk lekat nama Masjid Samrai Pi. Lepas tu situ orang panggil carak bagi Wadil Husain. Wadil Husain tu carak bagi Al-Husain. Kerana tok guru kita seorang nama Al-Husain buka pondok situ. Buka pondok yang sangat-sangat besar di kawasan Teluk Manuk. Selepas daripada jatuh masalah taning ni, maka Tok Guru pergi buka pondok di situ setempat. Nama Tok Guru tu nama Al-Husain. Sebab tu panggil Wadi Husain. Supaya ni nama Wadil Qura. Fok-fok ni Abbas dan pula masalah kita Zibyan ni, dia duduk di tepi kawasan Wadil Qura. Lagi pula di tepi iaitu Wajabal Tayyin,
dan di kawasan bukit bagi Tayyi. Ni satu kumpulan daripada Arab yang bernama Tayyi. Dia duduk di kawasan tu. Kawasan bukit bagi Tayyi'in tu. Deh. Kemudiannya fanazala ba'duhum, maka turun oleh setengah mereka itu. Setengah mereka itu Jaishi Usamata. Turunlah setengah daripada tentera-tentera bagi Usama yang dilatihkan oleh Abu Bakar. Turun gimana? Bil Abraqi, dengan satu tempat Abraq. Tulis bawah tu nama tempat tu, Abraq tu. Jadi tentera hak yang dihantarkan oleh Abu Bakar, yang dilatih ketua qaid dan pula masalah taktika tu Usama, maka hatta tentera Usama ni pergi kepada mana? Kepada masalah Najdin. Di Najdin tu kawasan siapa yang duduk situ? Ialah Abbas dan Zibyan. Kemudian Abbas dan pula Zibyan ni duduk di kawasan Najdin, mengiringi cara bagi Al-Qura dan pula bukit bagi Tayyib. Maka fok-fok ni tentera-tentera yang dibawa dipimpin oleh Usama turun setepak setengahnya, separuh-separuh mereka tentera Usama turun di Abraq. Wa nazala akharuna, dan turun oleh separuh lagi. Ba'dun akharun, oleh setengah yang lain pula daripada tentera Usama ni turun mana? Bizil Qissati, di nama tempat yang bernama Zil Qissah. Tak molek tak ada molek, tak molek, payah dengar kok. Kadang-kadang benda kita tak biasa dengar, tak reti, tak faham gapo duk cara. Nak royak kata Fu Abbas Zibyan ni dia duduk di satu tempat di Najdin. Hak kita ya ada sana satu bukit wah itu. Najdin ni satu bukit yang ada di kawasan Riyadh sekarang lah ni. Tak situ. Najdin dia bukit itu, di bukit bongok itu. Di kawasan Riyadh, di kawasan ibu kota bagi Saudi. Lepas tu di tepi tu ada cara Al-Qura dan pula bukit bagi Tayyib seperti kita ni lah. Ke mana pun Jawi ni kawasannya di tepi bukit Bilau. Alik tu bukit Jerit. Balik tu bukit Luk Sumah. Misalnya kita kata alik ni bukit Cenera di kawasan ni. Di tepi-tepi ni. Lepas tu lik ni Nayu Bakar. Balik ni Pala Batah misalnya. Nawi nampak masalah tu. Wa nazala akharuna bizil Qissah, huma bermula kedua-dua Al-Abraq wa Zil Qissah ni. Abraq lagi pula Zul Qissah ni apa dia? Maudhi'ani, ialah dua tempat. Nak ia kata masalah Al-Abraq Zil Qissah tadi tu ialah kena pada dua tempat. Dua tempat kedudukan bagi manusia di zaman tu. Deh. Kemudian dua tempat ni, dua tempat Abraq satu tempat dan Zil Qissah satu tempat. Penduduk di situ namanya kumpulan Abbas, lagi pula Zibyan duduk dekat-dekat tu. Lagi pula mana dua tempat ni Al-Abraq Zil Qissah ni? Shimalul Madinatil Gharbi, yakni sebelah hulu. Shimal ni sebelah kiri ni. Ni tengok ni. Ni jatuh. Lepas tu ni shimal. Shimal ni belah kiri. Kamar dia sebelah kiri ni kalau kecek bahasa kita orang panggil sebelah hulu. Tapi sebelah hulu saat ni tu Al-Madinah. Sebelah hulu bagi negeri Madinah. Misalnya ni jatuh, patut ni hulu. Sebelah kiri bagi Madinah, tapi berat sikit sebelah apa? Al-Gharbi. Shimalul Madinati Al-Gharbi. Yakni sebelah hulu Madinah, tapi berat sebelah jatuh sikit. Bukan hulu naik, hulu jatuh. Orang panggil tik nửa chiang tawan tuk. Bukan tik nửa chiang tai. Chiang apa? Chiang tawan ok. Dah. Orang panggil hulu berat jatuh. Hulu orang panggil chiang sebelah jatuh. Orang panggil tik nửa chiang tuk. Bukan ciknya apa? Tik nửa chiang tawan tuk. Ya ada juga tik nửa chiang tawan ok. Orang panggil hulu berat naik ataupun hulu berat jatuh. Ni dak. Orang panggil duduk sebelah hulu Madinah tapi sebelah jatuh. Tu mana Al-Gharbi. Tulis molek. Tu ana Shimalul Madinatil Gharbi, yakni sebelah hulu lagi pula cerang jatuh. Itu. Hulu Madinah tapi cerang jatuh jihatan Najdin, pada jihad bagi Najdin.
Tu dua tempat ni mana Abrak lagi pula Zilkisah, dua tempat yakni sebelah hulu bagi Madinah, bagi negeri Madinah, tapi orang panggil cerong sebelah jatuh sikit, sebelah orang panggil pihak bagi Najd. Wajtama ma'ahum jama'atun, dan berkumpulah ma'ahum serta mereka itu, serta Abbas wazibyan, pakak berkumpul serta bagi Abbas lagi pula Zibyan duk bergaduh lorak dengan sebab tentera Usamah yang didiri, yang dilatihkan oleh Abu Bakar, suruh pergi kepada Najdin ataupun pergi kepada kumpulan Abbas, dan pula Zibyan fok ni kaluk dan lorak. Apabila kaluk dan lorak sana bergaduhnya bimbang-bimbang, takut diserahkan oleh Usamah. Kemudian wajtama ma'ahum, dan berkumpullah serta mereka itu. Tengok molek weh, berkumpul serta mereka itu, yakni Abbas dan Zibyan, jama'atun, oleh satu kumpulan. Satu kumpulan mana? Min Bani Usdin, daripada anak cucu Usdin. Beri pun pakak lah. Pak Abbas pun duk kaluk lorak, bergaduh lorak dengan sebab Abu Bakar hantar tentera bagi Usamah mari turun pada Abrak Zilkisah, maka Pak ni pun pakak berkumpul. Maka berkumpul dengan Abbas dengan Zibyan tu oleh satu kumpulan daripada anak cucu bagi Usdin. Wa man tasaba ilaihim, dan mereka yang terbangsa ilaihim kepada mereka itu, kepada man ataupun kepada mana? Bani Usdin. Wa man tabasa ilaihim, dan mereka yang terbangsa Yaman ilaihim kepada mereka itu, kepada Bani Usdin. Mereka yang terbasa, yang terikat dengan Bani Usdin saat itu siapa dia? Mereka yang terbasa, mereka yang buat kirakan kepada mana? Bani Usdin saat itu yang terikat Bani Usdin. Bayar min Kinanata, daripada Fok Kinanah. Ni jadi makna terpakat, bercampur, berkumpul oleh satu kumpulan daripada Bani Usdin ataupun Bani Asadin, dan pula orang-orang yang terbasa terikat kepada Bani Usdin, yakni daripada Kinanah, mari capur tangan dengan Abbas dan Zibyan. Patut tengok. Wa qad ba'athu, dan sesungguh membangkit mereka itu, mereka itu daripada mana? Jama'atun min Bani Usdin wa man intasaba ilaihi min Kinanata, dan capur dengan Abbas dan pula masalah Zibyan ini. Baki wafdan, akan satu wakilah, latihkan satu wufud. Jadi wufud wafdan ini makna tahu wafdan ataupun wafadan wafdan, yakni wufud, yakni wakilah daripada daripada Abbas, daripada Zibyan, daripada Bani Usdin dan pula Kinanah. Wakilah yata, bakikan satu wakilah li Abi Bakrin, gi jumpa dengan Abi Bakar. Puak ni pun hantar ke wakilah gi jumpa dengan Abi Bakar, makna pitah-pitah tu. Hatta wakilah segala wakilah saat ni 4-5 orang, kita kata 7 orang ke 10 orang gi jumpa dengan Abu Bakar. Gi apa jumpa Abu Bakar? Ya tatlubuna al-iktisara, makmin naka negara. Menutup mereka itu wafdun, hak yang diwakilkan oleh Zibyan, oleh wafdun, yang diwakil oleh Abbas dan pula Zibyan dan pula Banu Usdin saat itu, tutup pada Abu Bakar al-iqtisara ala salati, nak menyipai di atas maya. Fok kawan wasa nak berhenti dah semaya. Apa dah? Nak berhenti semaya. Dulu biasa semaya masa Rasulullah dah, tapi lah ni kawan wasa nak menyipai dah di atas semaya. Semaya tu kawan wasa nak slow lah. Dulu biasa duduk semaya, tapi lah ni nak slow, nak tinggal dah semaya tu. Tapi dunaz zakah, tapi zakat kawan nak bayar lah. Kata Fok Abbas dan pula Zibyan dan pula wakilah hak dihantarkan oleh Abbas, oleh Zibyan, oleh Banu Usdin saat ni, ya royak pada Abu Bakar, Abu Bakar fak kawan ni, fak kami ni berasa nak menyipai dah tertengah semaya, hak duk kuat-kuat 5 waktu, kami nak menyipai sampai 3 waktu ke 2 waktu, kerana tak ada. Kau masa Rasulullah dulu tak ada royak apa. Masalah menyipai apa, kita lain biasa nak buat 5, masa nak buat 3 dah weh, nak menyipai sikit, nak merengkas sikit. Nah, dah. Duna zakat, tapi zakat kami nak bayarlah royak pada Abu Bakar.
fa aba Abu Bakrin, maka mengabai, menegah, tu makna kata mengabai oleh Abu Bakar, dan maka menegah oleh Abu Bakar, waraddahum, dan Abu Bakar pun menolak akan mereka itu, akan wafdan. Apabila mereka mari tutup pada Abu Bakar nak berhenti semaya, tak semaya dah weh, nak berhenti masa Rasulullah kami semaya, tapi lah ni kawan nak berhenti dah, hatta kan wufuk mai kecek Abu Bakar. Abu Bakar pun tak terima, Abu Bakar pun angang, Abu Bakar pun abai, tak terima dengan permintaan mereka. Waraddahum, dan menolaklah ia Abu Bakar, hum akan mereka itu khaga wafdan, khaibina, hal keadaan mereka itu lari. Apabila Abu Bakar saat itu marah, mung ni tak ada gamuk. Dulu duduk semaya molek-molek. Apabila dengan sebab mati Rasulullah, mung nak tinggal semaya, Rasulullah nak amalkan mati, Abu Bakar pun marah. Abu Bakar tolak dengan sangat-sangat kuat. Mereka itu lari tu baik daripada Abu Bakar. Lari tu baik pada bilik Abu Bakar. Lari orang panggil daripada kaki dua nampak, so takut pada Abu Bakar, marah pada mereka. Tuan-tuan, waraddahum, dan pula menolaklah ia Abu Bakar, hum akan mereka itu akan wafdan, khaibina, hal keadaan mereka itu lari capulah kecek mudah dah, lari tak cukup tanah. Dah kerana Abu Bakar marah pada mereka. Wa khashiya 'alal madinati, dan telah takutlah ia Abu Bakar lepas daripada kumpulan ni mari minta pada Abu Bakar nak berhenti, nak menyimpan, nak iktisad tetangga semaya, tak ada nak apa, tak ada nak menaikkan zakat, nak bayar zakat, tapi nak berhenti semaya. Kama dia ketika ni Abu Bakar pun rasa takut, rasa bimbang-bimbang. Wa khasyiyah, dan bimbang ia Abu Bakar, takutlah ia Abu Bakar, alal madinati, di atas Madinah. Abu Bakar pun jadi berasa bimbang weh, di atas kota Madinah, di atas negeri Madinah. Bimbang apa dia? Al-bayati, jadi masalahnya al-bayat, yakni jadi senyap, sunyi, senyap, seduh. Nampak jadi senyap Madinah lepas pada ni. Tak macam ketika Rasulullah ada dulu. Ketika Rasulullah ada dulu, nah, Madinah tu ramai orang panggil umuh tu, salah terkalu umuh nama ni Maria. Apa Maria? Orang siapa semua? Tak orang ni tengok umur Rasulullah ke sejah. Umur Rasulullah ni ada orang semua. Magi pun ada, malam pun ada. Tak ada kira piana. Sebab tu dia panggil as-sahabah. Makna sahabat duk sekali Rasulullah semua. Siang malam semua duk musim 24 jam di Masjid Nabawi. Ramai. Orang panggil jadi meriah, jadi suka dan ramai. Tapi selepas daripada Nabi tu wafat, Madinah jadi sunyi, jadi senyap seduh. Kama dia Abu Bakar berasa bimbang, berasa takut di atas Madinah. Al-bayat. Apa al-bayata? Yakni senyap dan seduh. Jadi sunyi Madinah tika ni. Senyap Madinah tika ni. Selepas daripada mati Nabi SAW. Supaya ni lah umur ni kita kata dulu, kak ayah ada, ayah orang besar. Orang siapa tak ada berhenti, tak tahu tika pergi mana. Malaysia siapa semua, pagi hari siapa ada, kerana orang tua yang besar. Umur dia telah meriah, umur dia tu ramah, suka umur dia. Dah. Makna orang siapa semua tak jadi kesik, tak jadi senyap. Supaya tu juga Madinah. Belum daripada Nabi tu wafat, sahabat tu duk pergi mari musim semua, la sejik mu Nabi, la sejik mu Nabi, la sejik mu Nabi. Ramanya, meriahnya Madinah. Tapi tika ni Madinah jadi senyap sunyi. Senyap seduh Pada tu faja'alah, maka menjadi ia Abu Bakar ala anqabiha, ilham pemain, ilham bomeh. Faja'alah, tengok kita molek, maka menjadi ia Abu Bakar ala anqabiha, di atas mengawali akan dia, di atas bicara akan dia, akan Al-Madinah, di atas mas'ul akan Madinah. Aliyan, Abu Bakar pun jadi Sayyidina Ali, orang nanti duduk bicara di Madinah itu. Orang duduk bicara Masjid Madinah, duduk bicara dalam kota Madinah, duduk bicara kawasan Madinah. Kerana Abu Bakar nampak jadi senyap seduh, nampak sunyi, tak jadi meriah semacam Nabi SAW. Lepas tu Abu Bakar latihkan Ali sebagai orang duduk bicara tentang sejid Madinah dan pula kawasan Madinah. Makna Ali lah orang saitarah, orang mengawali dan duduk bicara Madinah. Wa Talhata,
dan pula Abu Bakar latihkan Talhah, wa Zubairah dan pula Az-Zubair, wa Abdullah ibn Mas'udin dan latihnya Abdullah ibn Mas'ud. Ingat molek, selepas daripada Abu Bakar hantarkan tentera Usama gi kepada Abbas, gi pada Zibyan, yakni pada tempat yang bernama Najdin di kawasan Wadil Qura, dan pula masalahnya di tepi-tepi bukit bagi Tayyib. Maka ketika ni jadi senyap seduh oleh Madinah, maka Abu Bakar latih orang bercara Madinah ialah Ali, Talha, Az-Zubair, Abdullah ibn Mas'ud. Perhati molek 4 orang ni cara kerana takut Madinah tu orang serai. Sebab tika ni seteru ramah. Orang tehir zakat, tok si keluar zakat pun ramah, tok si semaya pun ramah, jatuh agama pun ramah. Maka takut mari serai Madinah masa ni. Lepas tu latih Ali ya baikkan. Ali ni ya baikkan pedai ya jadi gadah gitu, pedai ya. Jadi orang panggil jadi gawa. Pedai Ali ya jat cabai. Apabila ya catah berapa orang? 5 orang mati bi. Kali catah 3 orang sekaligus putus tekak bi. Tu pedai Ali. Pedai ya cabai. Kita tengok di Turki. Di Turki kita tengok pedai Rasulullah, pedai Umar, pedai Abu Bakar. Pas pedai fok ni akik seorang kita lah ni tak ada nak akik 3, 4 orang. Pas demo dulu besar ke lu hana tanya orang dulu. Lah ni fok kita akik pedai demo tu nak akik 3, 4. Baru nak naik pedai bagi Ali, pedai bagi Umar. Tapi dulu demo seorang ya akik pas buat Ali yang nak pacung tekak bahaya. Kan nak tekak nak pacung tekak biar. Kalau 5 orang ya pacung piah, pedai yang gipanya syah. Muak 5 orang. Kalau 3, kalau 4, maka putus habis tekak mereka. Dulu demo akik seorang, tapi lah ni nak akik 2, 3, 4 orang kerana berat. Pedai demo besar. Orang dulu ya besar kan. Masa Nabi ni kita tahu sahlah lu umat dah. Tapi nak jatuh masa tu pun orang besar lagi. Cuba tengoklah kubur-kubur mereka tu besar. Besar. Orang Arab ni dia gagah, dia kuat. Tak macam orang kita. Dia tahan dengan panas, tahan lasak. Orang kita tak tahan, mudah lemah. Orang Arab ni dia tahan. Pada tu, wa amara ahlal Madinah. Dan menyuruhlah ia Abu Bakar. Abu Bakar pun mentitah ketika dia jadi khalifah. Yang pertama ni, ia pun mentitah, dia pun menyuruh ahlal Madinati akan orang-orang Madinah. Dia pun suruh orang-orang Madinah biluzumil masjidi, dengan mempelazimi masjid. Suruh pakat menetap masjid, pakat duduk ke masjid ramai-ramai lah. Kerana tika ni jadi senyap tak macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Falamma raja'a wafdu mani'iz zakah ila qaumihim atma'uhum fil madinati likillati man fiha. Tengok apabila klik fok wufuk hak diwakilkan oleh setengah orang Arab. Orang panggil wufuk ni untuk nak mempertahan mereka itu akan zakat. Fok ni dah ada setengah tagi, ia kata Abu Bakar kawan tak sihat dah zakat, kawan saat ni nak berhenti dah zakat, kawan nak menegah dah zakat. Pasti dia klik mari pada kumpulan dia ila qaumihim, kepada fok dia atma'uhum, temu mereka itu wasannak mereka itu akan qaumahum ni fil Madinah. Wasannak Madinah weh, wasannak getah Madinah weh, wasannak cara Madinah. Karena likillati man fiha, kerana nampak sikit orang duduk Madinah ni. Kalau fok kita saat ni pergi serai Madinah, kita boleh kontrol Madinah, kita boleh mengawal Madinah. Kerana Madinah nampak orang sikit sekarang. Dah. Sebab pada mati tu jadi selerak be. Kok tu kok ni mu jatuh Islam, mu jatuh kufur, jadi murtad. Hak ni tok si keluar zakat, hak ni tinggal semaya, tak mau semaya dah. Hak biasa dah semaya, tak si semaya dah. Dah. Haskat dulu fa agharu 'alaiha fa ursila man bil anqab ila Abi Bakrin qada dulu. Akan mereka kata wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya katanya fal muradu bitasawwuri huna at-tasawwurul mutlaqu asy-syamilu litasawwuris saziji walit tasdiq. Dia kata muruk dengan sila, dengan tasawwur, pada tasawwurus syai' ala khilafi ma huwa bihi ni. Ialah di sini ni pada ta'rif bagi jahil. Huna ai fi ta'rifil jahli ataupun fi haddil jahli. At-tasawwurul mutlaqu syamilu. Ialah semata-mata sila. Makna sila kita semata-mata sila. Tak ada kira lah sila bukit, sila kambing, sila lembu, sila manusia. Asyamilu, ia melengkapilah silaran itu litasawuri, bagi tasawur dan silaran as-saziji,
yang hasil dan timuh. Makna kata sila semata-mata sila. Orang panggil tak ada kait sila apa-apa. Kama dengan sila re ini juga, ia akan melekapi bagi sila re hak yang terjadi, lagi pula yang sungguh. Lagi pula dengan sila re ni juga walit tasdik, dan untuk nak membenah. Benar kita sila gapo? Sila satu perkara. Kalau sila re kita tu semata-mata sila bukit, sila manusia, sila kambing, sila lembu. Kamu ada sila ni juga, ia dapat membenarkan bagi seorang yang mendengar ataupun bagi samik. Benar weh, kata manusia sila nak. Manusia ni apa dia? Binatang. Binatang tu apa panggil semata-mata sila. Lagi pula apa kita tasdikkan binatang tu? Hayawanun natikun, yakni binatang yang bertutur. Apabila ia sila kepada kata manusia tu binatang, patu binatang yang bertutur, maka sila dia, silaran dia dan gambaran dia tu orang panggil mentasdikkan, membenarkan, mengakuikan bagi sami. Sungguh weh, masalah silaran dia, masalah gambar itu sungguh terjadi, sungguh weh. Lagi pula berlaku sungguh weh silaran ni, maka membenarlah silaran dia tu bagi as-sami tu dapat membenar dengan silaran dia. Sungguh ti weh. Makna tak kalau silaran dia, gambar dia betul dengan perkara yang berlaku di luar kepala otak kita, hak tu panggil ilmu. Kalau silaran dia tak betul dengan nafsul amri di perkara berlaku, itu dia panggil jahil. Tengok, wa ba'duhum wasafa haza bil jahlil murakkabi wa ja'alal ja'la. Tengok molek. Dan setengah daripada mereka itu al ulama wasafa haza, mensifatlah akan ini al-jahla ataupun masalah tasawwuru tu dah. Wasafa haza, mensifatlah akan ini apa? Al-jahla ataupun tasawwur syai' ni bil jahlil murakkabi. Tengok ulama mensifati kata dia jahil murakkab. Wa ja'ala, dan pula menjadi ia ba'duhum al-jahlal basita, yakni jahil basit, yakni jahil selapih. Deh. Masalah kalau kita tasawurkan manusia, tapi kita tak betul dengan diri perkara, maka ketika ni setengah ulama mensifati jahil lagu ni jahil murakkab. Deh. Ia tahu kan tak? Ia tahu manusia. Kamu ada tahu manusia, kata manusia bertutur kan? Manusia berjeri. Ia kita tahu manusia tu berjeri, maka jahil dia kata ulama jahil dua lapis. Kata setengah tak jahil selapis. Tengok, wa ja'alal jahlal basita adamal ilmi bisyai'. Tu orang panggil jahil selapis, tak tahu ilmu, ketiada ilmu, ketiada mengetahui, bisyai', tak tahu dengan sesuatu, tu orang panggil jahil selapis. Mana lagana? Ka'adami ilmina, seperti tidak tahu oleh kita tak tahu bima tahtal aradina, dengan barang yang sabit ia di bawah bumi ni. Barang di bawah bumi ada mata ke, ada gapo, ada biji ke, ada gapo, ia tak tahu. Maka tak tahu ni orang panggil jahil selapis. Wa bima fi butunil bihar, baca lah. Dan dia tak tahu juga dengan sesuatu barang yang ada di dalam patak-patak laut. Dia tak tahu patak laut tu ada mata luk-luk ke, ada mata belia ke, dia tak tahu. Maka tak tahu lagi ni, kata ulama jahil selapis. Wa hadza, dan bermula ini ni. Ini hazal ni apa ni? Wa hadza, dan bermula ini ni. Mana ini? Kita kata ada musyai' ni bil ilmi kita ni. Wa hadza, dan bermula ini ada musyai'i ataupun adamul ilmi bisyai', ketiada tahu, ketiada pengetahuan dengan sesuatu, tak tahu dengan sesuatu. Seperti kita tak tahu dengan barang yang ada di patak bumi, kita tak tahu barang yang ada di patak bagi laut. Kama dia ini orang panggil adamul ilmi bisyai' ni la yadkhulu fi ta'rifil musannifi, tiada masuklah ia hazal haddu ni ataupun hazan ni. La yadkhulu, tidak masuklah ia hazan, yakni adamul ilmi bisyai' ni fi ta'rifil musannifi, tak masuk dalam ta'rif musannif. Ta'rif musannif ta al jahlu tasawwuru syai' ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Jadi kita tak tahu dengan suatu
tak tahu barang yang ada di patak tanah, kita tak tahu barang yang ada di patak-patak laut, maka tak tahu lagu ni tak masuk dalam takrif musannaf tasawwur syai' ala khilafi ma huwa bi fil waqi'. Tak masuk dalam takrif ni. Tengok mulai tu, tengok mulai tu. Tak masuk dalam takrif ni. Fala yusamma indahu, maka tidak dinamo dipanggilkan di sisinya. Fala yusamma, maka tidak dinamo akan dia, akan adamul ilmi bisyai', ketiadaan tahu dengan sesuatu, yakni seperti tak tahu barang yang patak bumi, patak laut ni. Tak dinamo indahu di sisinya, sisi al-musannifi jahlan. Tak panggil jahil lagu ni. Sisi musannif tak panggil takrif jahil, tak masuk dalam takrif kata jahil. Kita tak tahu barang patak bumi, kita tak tahu barang patak laut, kita tak tahu barang duduk di darat, di atas langit berapa bintang, berapa puluh bintang, berapa juta bintang, kita tak tahu. Maka tak tahu lagu ni tak masuk dalam takrif musannif kata tasawwur syai' ala khilafi ma huwa bi fil waqi'. Tak masuk dalam takrif ni. Tengok lagi. Wa ta'rifu, dan bermula ta'rif, ay ta'riful musannifi. Mana ta'rif musannif? Al-jahlu huwa tasawwur syai' ala khilafi ma huwa bihi fil waqi' ni. Ta'rif musannif ni weh. Tengok mulai. Ta'rif ni asyamilu, melengkapi lah ia ta'rif musannif ni lil qismaini, bagi dua bahagian. Tengok budak-budak ni. Melengkapi bagi dua bahagian. Paisan negara. Ayyuqala, bahawasa dikatakan Fuad Nusul Etiye tu, bahawasa dikatakan pada takrif ni melengkapi dua bahagian ni. Al-jahlu, bermula jahil itu. Apa jahil? Jahil dikatakan pada logat. Ayyuqala, bahawasa dikatakan ay fil lughati, ay lughatil Arab gitu. Ayyuqala, bahawasa dikatakan pada logat Arab. Al-jahlu, bermula jahil itu intifa'ul ilmi bil maksud, yakni tertolak dan ternapi tahu. Ternapi dan tertolak oleh pengetahuan, oleh tahu, bil maksudi, dengan perkara yang dikosak. Itu makna kata jahil. Takrif mak musannif kata tasawwur syai' ala khilafi ma huwa bihi ni, satunya tubik dua perkara. Takrif ini melengkapi bagi dua bahagian daripada jahil. Yang pertama pada logat dikatakan al-jahlu intifa'ul ilmi, yakni ternapi dan tertidak dan tertolak pengetahuan ini bil maksud, yakni kita tak tergawa, tak terdapat ilmu, kita tak terdapat ataupun ternapi oleh pengetahuan kita dengan perkara hak dikosak. Kita kosak satu perkara, kemudian ilmu kita tak tercapai pada benda yang kita kosak, itu pun nama jahil. Mana? Kita kosak misalnya kita nak kaji gapo? Misalnya kita nak kajikan di dalam satu ke tempat di bombing ni, ada mata ke tak ada mata, ataupun ada biji ke ada gapo dia bawah ni. Kemudian kita saat ni tu nak kaji, maka tak dapat hasil perkara yang ada di bawah ni, maka ternapikan ilmu, penapikan pengetahuan. Maka dengan benda yang kita kaji, benda yang kita kosak tak dapat, maka ini pun dikatakan jahil. Misalnya seorang dia kaji, masalah kaji gapo kita tahu, dia kaji bombing. Bombing sini ada minyak, bombing sini ada gas, bombing sini ada mata, maka dengan kaji dia tak dapat hasil, tak dapat tujuan dia, itu pun nama kata jahil juga. Dengan ilmu dia kaji dah, tak alat dah, tapi tak ada boleh popo. Maknanya dia kaji ilmu dia tu, dia tahu kata sini ada mengoni ada, tapi dengan dia kaji dia saat ni tu usaha-usaha, maka ternapi pengetahuan hak yang dia kosak, itu panggil jahil. Apa maknanya? Al-jahlu intifa'ul ilmi bil maksud. Tengok. Aima min sya'nihi, barang min sya'nihi, daripada kelakuannya, kelakuan bagi barang. Ayu qsadah, bosa boleh kita nak kosak, boleh kita nak tuju, boleh kita saat ni tu nak silah, lagi pula lepas pada kita kosak fayudraka, ataupun baca fayudraka ataupun fayudraku.
maka sebab itulah didapati akan dia. Benda ni boleh kosak, benda ni boleh tuju, benda ni boleh kita menghadapi. Apabila kita kosak dengan satu perkara ni, maka didapati. Sebab tu didapati. Supaya kita kosak apa? Kita kosak kaji. Banyak demo kaji. Kaji ke apa weh? Supaya demo kaji kata, supaya fok-fok ni lah, fok-fok falasafah duk kaji kan bahasa Allah. Jalan ni matahari ni. Gerak dan matahari ni di dalam seminit ni berapa gerak ke dia. Cepat ke tak cepat. Yogis tu kita tak nampak ni, yogis sekali tu orang panggil berjuta-juta mile. Ni matahari musim dah. Tapi kita tengok jauh tu je tak nampak derah. Tapi bagi fok ngaji ilmu falak, ya kaji dalam seminit, dalam satu detik ke. Matahari saat ni musim dia tu pergi berapa ribu juta mile. Ni kaji Kemudian kaji iaitu kalau ia dapat pada maksud, orang panggil kaji itu dikatakan ilmu. Tapi kalau ia kaji saat itu tak dapat maksud, benar ia kaji, maka itu tak panggil ilmu, tu orang panggil al-jahlu. Tapi benda tu asal boleh dikosakkan, boleh dimahadapikan, boleh ditujuikan. Apabila ia tuju, maka dia dapat. Supaya fok bomo lah. Dia kata dalam kepala orang. Dia kaji. Pasti nak kaji nak buat gana. Dia muka dia nak goyak kata lepala orang ni sini ada orang pak segi, ada orang pak dahak. Pak orang ni mari bubung di telinga, orang ni mari bubung di mata, orang ni mari bubung di otak. Lepas tu tak cerak lagi. Lepas tu apabila dia beli mayat orang mati. Dia nak tahu benda ni semua. Ni kaji Dia beli mayat, sore mayat hak mati, beli mayat. Beli mayat mari pakat belah pok dia. Belah mayat ni, belah pala dah. Belah pala waktu baik pala. Maka tengok orang ada ke tak ada. Kalau orang tu ada, mana tempat dah ada sungguh, hak ni pergi ke mata, hak ni pergi telinga, hak ni pergi ke otak. Sebab orang ni lah, kalau orang ni cerak molek telinga ya cerak, orang ni tak punuh mata ya cerak. Ya kaji, maka dapat sungguh. Makna kaji kan masalah lepala, maka benda yang dia kosak tu dapat, maka itu dikata ilmu. Kalau dia pergi kaji, dia kosak benda tu tapi tak dapat, tu dia panggil al-jahlu. Dah banyak kan kaji supaya seorang dah supaya datung seorang kan orang kaji, maka orang panggil darah sini. Darah orang panggil hak Nabi Ta'ala wahiyya al-qalbu tu darah tokoh. Darah tokoh dia panggil pak pan darah. Tepat pan darah sebab tu orang depa boleh jatung tak gerak, mata dia tak gerak. Orang ni pun boleh jatung dia tak tangan dia pun jadi masa kebah weh. Sebab darah tak dapat. Tu orang panggil. Tengok molek. Lepas tu dia kata imma bi alam yudrak aslan. Jahil saat ni tu emo bahawasa tiada didapat akan dia aslan pada asal. Tak dapat akan dia pada asal. Mana tak dapat pada asal? Wa huwa al-basit. Tak dapat pada asal, itu dinamakan kata al-jahlul basit. Au bi ayyudraka, ataupun didapati akan dia ala khilafi ma huwa alai fil waqi', ataupun bahasa didapati akan dia akan asyai, didapati ala khilafi ma, di atas menyalahi bagi barang, menyalahi bagi barang, yakni bagi maklum, huwa yang ia syai tu alaihi ke atasnya, ke atas al-maklum fil waqi'. Makna kata tidak rasa didapati, tapi ditasawur, disilah, tapi silaran dia itu tak betul dengan perkara yang berlaku pada waqi', pada benda hak yang berlaku, benda hak sungguh. Kita tasawur, tergambar boleh tasawur, tapi tasawur dia, sila dia jadi tak betul dengan perkara hak berlaku, perkara hak sungguh di luar kepala otak. Mana? Wa huwa, dan ia al-jahlu ni al-murakkabu, dinamo al-jahlul murakkab, dinamo jahil murakkab, wa summiyah, dan diletak nama akan al-jahlu ni murakkaban, ai jahlan murakkaban. Nama jahil murakkab. Tengok molek. Kenapa panggil jahil murakkab weh? Li anna fihi, kerana bahasa sabit padanya, pada al-jahlil murakkab, jahil dua lapis ni, jahlaini, ada dua jahil. Sebab apa panggil jahil murakkab? Tengok sebab apa panggil jahil dua lapis. Mana panggil jahil dua lapis? Jahlaini, dua jahil. Yang pertama jahlan bil mudaraki, yang pertama dikatakan jahil dengan perkara hak didapati.
Ya jahil dengan perkara didapat. Ya tasawur. Kamu dia tasawur ya, dia tak betul dengan perkara yang berlaku. Tak betul dengan diri perkara. Tak betul dengan wakil. Ya kita tasawur manusia. Dia dapat manusia tu berjerit. Maka tasawur ya tak dapat tu. Harapan kalau dapat tak betul dengan perkara berlaku. Tak betul dengan wakil. Maka itu orang panggil jahil dengan perkara yang didapati. Hak sungguh tiap orang lain dapat tak manusia saat ni betul-betul. Yang dapat tak manusia tu berjerit. Orang panggil jahil dasar. Wajahlan bi annahu jahilun. Dan jahil satu lagi dengan bahasa kata dia tu jahil. Dia tak tahu pula kata dia tu jahil. Aja duk kacau-kacau, dia tahu dah dah. Orang duk ada manusia ni betul-betul. Hai, tutur rana manusia ni berjerit. Kamu ya jahil benda yang didapati. Orang dapat manusia tu betul-betul, yang dapat manusia tu berjerit. Pada mata tak kena tu. Hai tak kena ke mana kawan dapatlah tu. Maka dapat dia tu orang panggil, dia tak khabar dia kata jahil. Satu dia tak khabar dia tu jahil, lepas tu dia dapat pula satu pula orang panggil tak betul dengan diri perkara benar didapat tu. Mana? Tamu dia tak tahu tu ya, jahil. Jahil dah. Jahil kata manusia saat ni tu binatang betul-betul. Dia kata hai binatang saat ni tu berjerit. Manusia ni binatang berjerit. Maka dia tahu kata manusia ni binatang bertutur. Orang duk dapat manusia binatang bertutur. Yang dapat binatang yang berjerit. Maka dapat dia tu orang panggil menyalahi wakil. Pasti dia tak tahu pula. Aku ni kena dah duk dapat manusia ni binatang berjerit. Maka dia tahu tu orang panggil tak betul pula. Dia tak tahu kata dia jahil kata. Dia tahu manusia tu berjerit dah. Hanya jahil. Tamu jahil manusia tu, binatang berjerit. Pas satu lagi dia jahil dengan diri dia kata dia tu jahil. Tu pelik tu, orang tu hak tu takut kan. Tua tak reti dah. Lepas tu duk mengaku kata reti. Tahu tak betul dengan diri perkara. Supaya dia kata semaya zuhur 4 rakaat. Dia pergi dapatkan maya zuhur tu 3 rakaat. Maka dia dapat dengan semaya zuhur 3 rakaat. Tahu dia betul dengan wakil tak? Hak orang duk tahu wakil perkara berlaku di luar otak itu. Semaya zuhur 4 rakaat. Dia pergi tahu maya zuhur 3 rakaat. Maka tahu 3 rakaat orang panggil jahil ke ilmu. Jawab kata jahlun. Dia tu tak tahu. Dia kata hai maya zuhur 4 3. Maya zuhur 4 3. Lepas tu dia tak kenal pula kata dia tu jahil. Orang panggil jadi 2 lapis jahil. Kita nak bercara masalah al-jahlu, yakni jahil. Tengok sini, perhati molek. Yang pertama takrif jahil wa tasawwur syai', yakni kita silang dan tergamar satu perkara. Gambar satu perkara ni kalau dia betul dengan perkara hak berlaku sungguh di luar kepala. Luar kepala otak kita, hak kita duk tersilang, hak kita duk gambar, dia betul dengan perkara berlaku di luar kepala. Perkara hak berlaku di luar kepala otak kita, jadi sepakat dengan benda kita silang. Maka lagu tu panggil ilmu. Jadi kalau kita pergi silang, kita gambar satu perkara, dia menyalahi dengan benda hak di luar kita. Kita silang semaya zuhur 3 rakaat. Kita sila semayang gorek 4 rakaat. Maka silaran kita tak sepakat benda perkara dengan mana dengan perkara yang berlaku di luar kepala otak kita tak sebenar. Tak sepakat, tak betul maka orang panggil tasawur kita silaran kita itu nama kata jahil. Orang sila mari semayang gorek 3 rakaat. Kita pergi sila kata semayang gorek 4 rakaat. Maka silaran kita itu orang panggil tak betul dengan perkara yang berlaku dengan orang duk tahu-tahu mari dah. Benda didapati. Manakah ilmihi orang panggil jahil ni huwa tasawwur syai' ala khilafi ma di atas menyalahi barang ataupun menyalahi maklum mudrak perkara didapati yang ia syai' ni bihi dengan ma ni fil waqi'. Gi salah gi tahu semayang gorek 4 ataupun dia tahu kan kambing kaki 5 ataupun dia tahu ayam kaki 4. Orang panggil tahu dia tasawur dia tergambar dia ke ayam kaki 4. Orang panggil tak megah, tak serupa dengan perkara yang ada di luar kepala otak kita. Hak duk tahu mari duk dapat ayat kaki 2 kaki 2 kaki 2. Tiba dia kita tasawur gi sila tak ayat kaki 4 weh. Maka silaran dia ini betul dengan wakil. Wakil panggil sepakat dengan perkara berlaku di luar kepala otak. Jawab tak sepakat. Apabila tak sepakat, ini nama al-jahlu. Mana ka ilmihi bi annal insana hayawanun sahilun. Seperti mengetahui seorang, sila seorang, tasawur seorang bi annal insan dengan bahasa insan ni hayawanun sahil, ialah binatang yang berjerit. Atau manusia ni binatang berjerit. Hak dia tahu, hak dia sila. Sila mana? Silaran dia tu jadi tak sepakat.
Jadi tak termakan dengan perkara hak berlaku di luar kepala otak kita. Hak demo duk tahu mari, hak luar otak duk berlaku mari, hak sungguhnya manusia betul-betul. Ya gi sila manusia tu berdiri. Maka tahu dia lagu ni tak panggil tahu, tak panggil orang panggil pengetahuan, tak panggil ilmu, dia panggil jahlun. Maka tahu dan silaran dia seorang kata manusia binatang yang berjerit, tetapi wakil perkara berlaku dan perkara sunguti di luar kepala orang duduk dapat al-insan hayawanun nakik. Nakik maka dia tasawur. Tasawur dia kata hayawanun sahil. Maka orang panggil tasawur yang ni orang tak panggil ilmu, tak nama ilmu. Bahkan dikatakan jahil kerana diri dia tu orang panggil kerana diri perkara tak betul dengan perkara hak berlaku. Yang kita tahu manusia binatang yang berjerit. Maka orang panggil tasawur dia tu tak makan, tak sepakat dengan perkara hak di luar kepala otak kita. Isran. Lagi pun ya tanya wa ilmihi dan seperti ilmu. Khayalan dan tasawur bi anna zuhra dengan bahasa zuhur. Maya zuhur ni salatu rakaatin. Ya kita tahu semaya zuhur 3. Tapi benda hak duk berlaku di luar kita, benda hak sungguh di luar kita, hak kita duk tahu mari ni bi afa innahu, maka bahasa seorang hak tasawur zuhur tu 3 rakaat ni jahilun bil mudraki, dia tu jahil dengan perkara didapat. Perkara hak orang dapat tu 3 rakaat ke 4 rakaat semaya zuhur 4, lepas tu dia pergi dapat maya zuhur 3, maka dapat tadi orang panggil tak betul dengan wakil. Apabila tak betul dengan wakil, orang panggil jahil. Kerana li annal aghlabiyah, kerana kebanyakan hiyal ilmu, ialah ilmu bi anna salat az-zuhri, bahasa semaya zuhur ni arba'u raka'atin wa hiya haqiqatun fil waqi'. Ya kita tahu kata semaya zuhur saat ni 3 rakaat, maka silaran dia 3 rakaat ini tak betul dengan waqi'. Nah, apa tu jahil dah dua. Orang mudah-mudah. Yang pertama al-jahlul basit, jahil selapih. Kecam mudah dah, jahil selapih. Tak dak jadi berlapis-berlapis. Tu we tak reti ngaku, kawan tak reti sungguh we. Demo cuba ayat sikit we. Cuba ayat rukun semaya berapa? Rukun semaya kawan ni tak tahu ngoi. Tak tahu. Yang ngaku dengan dia tak reti, orang panggil jahil selapis. Bila dia bertanya, "Hei, rukun semaya berapa?" Rukun semaya 23. Oi, tak betul deh 23. Tak betul kat mana Dia tak tahu dah dia jahil. Lepas tu orang panggil duk pergi bahang pula kata rukun semaya 23. Bokek orang duk tahu mari rukun semaya tu 13. Ya royak 23. Maka dia tak tahu dah dia jahil. Gi duk buat panah-panah pula dengan mata tu. Benar tu. Orang panggil jahil jadi 2 lapis. Supaya ni, tengok. Dia jahil mana? Kalau ia tak tahu dengan sesuatu ka'adami ilmina bima tahtal aradin, makna ia tak mendapatkan benda ni di mula-mula lagi. Gapo ada bumi? Kawan tak tahu. Maka tak tahu ia perkara yang ada di patak bumi. Tak tahu bi an yudraka, bahawa didapat pada asal tak dapat. Ia tak tahu di mula. Maka tak tahu mula-mula, tak ada buat panah-panah, orang panggil jahil selapis. Dia mau tanya ia, cuba mengoyak syarat semaya berapakah? Kawan tak reti weh, tak reti sungguh, tak tahu sungguh. Dia tak boleh royak. Dia tak boleh royak sekadar tu. Orang panggil dia jahil selapis. Tapi dia bertanya, syarat semaya berapa? Syarat semaya 13. Kena tak moyak 13? Kena dah. Kau ingat aku tu. Mau boyak. Tamu kiblat. 2 masuk waktu. Yakin masuk waktu. Tak apa zeh. Lepas tu tambah lagi 13. Apa lagi? Maka tahu dia, tasawur dia tak betul dengan perkara didapat. Makna jahil tu jadi 2 kali, 2 lapis. Mana tengok? Al-jahlul murakkabu, yakni jahil 2 lapis. Iaitu jahlum bil mudrak. Yang pertama ia jahil dengan perkara didapat tu. Kalau dapat baik lain, ia pergi dapat baik lain. Perkara yang dapat semaya zuhur 4 rakaat, ia pergi dapat 4 rakaat. Ia pergi dapatkan masalah asalnya bukan salah ayat 4 kan? Ayat kaki 2, ia pergi dapat ayat kaki 4. Maka ini salah. Orang panggil dengan silaran dia dengan perkara wakil. Dia mau dapat matahari tu sebutir, ya tahu matahari ada beratus-ratus tik. Matahari duk jala, matahari duk taning, matahari duk mana? Duk Bakok, matahari duk Malaysia. Dia kata matahari banyak, hak dia tahu. Maka tahu dia tu dia panggil jahil murakkab. Jahil jadi berlapis-lapis. Satu dia tahu dia panggil tahu dia tu tak betul dengan wakil. Yang kedua, dia wak panah-panah, wak kata tahu pula. Kamar dia kata wallahu a'lam, sekat tu dulu.